Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung dan meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tarikh tashriq Islami. Dan kali terakhir kita bincang itu, kita Alhamdulillah dah masuk kepada bahagian berkenaan dengan zaman para sahabat kecil dan juga besar, para tabi'in besar, yang mana kita bincangkan itu berkenaan dengan bagaimana keadaan politik dan juga pentadbiran memberi kesan dalam tajuk fake, kerana apa? Kerana inilah asas pertama, kerana apa? Kerana adanya makin jauh dari Rasulullah SAW, dan kemudian ada ijtihad tertentu daripada zaman zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian cuma masalah yang perkara-perkara yang kita bincang itu, dia kata ada perkara-perkara yang para ulama jawab balik, dia ijtihad dia pada perkara berkenaan ada reason dan juga ada dalilnya. Allahu alam. Tapi kita kata dari segi asasnya menyebabkan ketidaksetujuan lah sebahagian daripada para sahabat. Dan kemudian kita kata itu bahawa pada zaman yang berlaku ni, walaupun Muawiyah bin Abi Sufyan termasuk di antara orang yang Nabi puji dan juga sanjung, cuma dan adalah puji dan juga sebut kebaikan dia. Cuma dalam masa yang sama kedudukan dia tu, kerana dia ni mungkin kerana dia adalah seorang yang masuk Islam lewat dan bukan direct hubungan rapat dengan Rasulullah SAW. Cuma pun masih lagi Quraisy, masih lagi ada perhubungan keluarga, cuma agak jauh sikit. So jadi kadang-kadang dijadikan alasan oleh sebagian orang untuk tolak dia dan sibuk menangkan Ali. Kemudian kita bincangkan itu berkenaan dengan kesan percanggahan siap politik pada zaman tersebut, yang mana terpecahnya umat Islam ni kepada 3 kumpulan, itu Syiah, Khawarij dan juga Jemaah. Jemaah ni adalah yang berkumpul dikenal Ahlussunnah, yang mana Khawarij tu kita bincangkan alhamdulillah berkenaan dengan bagaimana mereka punya kedudukan dan apa kata-kata mereka berkenaan dengan Al-Quran atau fiqh. Cuma kita bincangkan ni bukan kerana nak jadikan mereka punya pendapat sebagai sandaran. Cuma kita nak sebutkan berkenaan dengan kesilapan dan juga bentuk pendapat mereka yang kita kata tak kena lah dengan apa yang kita yang dipegang oleh Sunnah wal Jamaah. Jadi yang kita kata yang pertama tu, di antara ada perkara-perkara yang kita kata Khawarij ni dia punya pendapat ni sangat masyhur. Itu pertama mengenai khilafah lah, kan. Dia Khawarij ni dia terima khilafah Abu Bakar Umar kerana kesahihan pemilihan. Tapi dan juga Uthman pun sama pada awal Islam. Kemudian dia bila dia ikut di alasan orang, dia kata kononnya pemerintahan Uthman tidak menyerupai Abu Bakar dan Umar, lalu wajib dijatuhkan. Dan juga Ali pun dia kata betul sebelum dia pada penghakiman. Kemudian mereka berpendapat mengenai kafirnya Ali apabila menerima penghakiman dan kufur Muawiyah, Abu Musa Asy'ari, Amr bin As. Mereka tuduh orang-orang dalam perang Jamal, Talha bin Ubaidillah, Aisyah dan sebagainya, mereka kata dia orang ni sudah keluar daripada perjalanan yang benar, dah sesat, bahkan lagi dahsyat mereka telah kafir dah. Jadi itu yang pertama. Dan kemudian kita bincangkan juga kita bincang habislah itu berkenaan dengan masalah pendapat iman dan amal mereka. Kemudian kita habiskan bahagian kemudian kumpulan mereka yang terkenal
kita bincangkan, dan juga kita habiskan Ibadiyah, Safriyah, kita bincangkan. Okey. Fiqh Khawarij kita masuk dah belum itu? Fiqh diorang. Kita bincang kumpulan, saya ingat kita bincang fiqh diorang. Siapa ingat? Kita last kali kita bincang sampai mana? Ikut yang saya tanda belum lagi Ustaz. Sekejap. Macam mana? Ikut yang saya tanda belum lagi. Belum lagi Kita sampai mana? Mungkin Untuk ada apa? yang saya terlepas tak pasti. Macam mana? Mungkin ada yang saya terlepas tak pastilah, tapi ikut yang saya tanda kat sini belum lagi. Yang mana tu yang belum lagi? Yang fiqh Khawarij. Oh, fiqh Khawarij belum lagi lah. Maksudnya kita dah bincang kumpulan sudah kan? Kumpulan. Ya. Kumpulan sudah, betul lah. Fiqh belum. Baik. Okay, hari ni kita masuk mana kumpulan kita bincangkan dah pecahan-pecahan Khawarij ni. Sekarang hari ni kita masuk ke fiqh Khawarij. Bila diorang dah mula berbeza daripada segi masalah para sahabat dari segi sumber dan juga pemahaman, bahkan mereka tak menerima para sahabat sebagai penjelas bagi dalil, maka diorang ada fiqh tersendiri. Okay, fiqh Khawarij. Dia kata sungguhnya antara kesungguhan ataupun kekhawatiran Khawarij ni dari sudut ilmu dan juga kerasnya mereka tentang kepribadian Muslim, bahawa mereka ni mengangkat pada timbangan kiraan mereka ni dari segi fiqh ni, dari segi bahasa ibadat, dan mereka mengambil kira pengertian akhlak dan kerohanian tentang dengan amalan badan. Maka dalam taharah contohnya, taharah badan untuk solat sebagai contoh, mereka lihat bahawa taharah ni hanya terjadi dengan taharah lidah daripada bohong dan juga kata-kata yang batil. So, maksudnya kalau sekiranya seorang tersebut masih lagi menipu, maka mereka tidak lagi suci walaupun solat dan sebagainya. Okey. Maksudnya ini yang kita kata benda ni telah menjadikan pada manusia ni gangguan lah. Bahkan mereka jadikan di antara perkara membatalkan wuduk. Macam kita kata kita bertengkar, permusuhan, kebencian antara Muslim, kata-kata keji. Dan jadi mereka angkat, sampaikan benda-benda akhlak menjadi tajuk sebagai sebab untuk panggil taharah sendiri. Taharah yang kita belajar, yang dibawa, yang diberitahu oleh Nabi SAW tu, dia tak cukup lagi. Apa yang Nabi kata perkara yang batalkan wuduk atau Quran katakan, dia masih lagi tak memadai. Bagi mereka termasuk benda-benda akhlak. Termasuk juga maksudnya bahawa mereka menjaga pada dengan taharah badan ni, taharah pengertian. Kononnya pengaruh pengertian. Tapi benda ni pelampauan. So, akhirnya dijadikan benda yang bukan syarat sebagai syarat. Di tajuk dia kita kata logik akal, betul logik. Logik akal, logik. Maksudnya kalau kita kata apa guna, macam orang zaman sekarang lah, apa guna tutup aurat kalau hati masih kotor, kita masih lagi cakap benda bohong. Jadi benda ni macam disebutkan tadi, tajuk amalan Islam ni kalau kita fahamkan, dia mesti berbeza. Maksud dia apa yang berkaitan dengan syarat, letakkan agama kita katakan syarat. Apa yang agama tak katakan syarat, jangan kata ia syarat. Itu basic sebenarnya. Walaupun kita kata kenapa tidak sekian. Pasal dalam konsep pelatihan, kita menambah iman kita, ibadat yang kita laksanakan tu sedikit demi sedikit sepatutnya mengisikan hati kita dengan iman. Bahkan menyempurnakan iman kita kemudian. Adapun dengan mengatakan bahawa seorang tu kena bersih dahulu dia punya ibadat, dia punya akhlak, baru boleh terima ibadat, ini masalah lah. Sebab kita tahu bahawa akhlak itu sebahagian daripada diri manusia, tapi dia bukannya menjadi syarat utama. Sebab ada orang yang dalam zaman jahiliah dahulu akhlak dia baik, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketiadanya iman. Dan seorang mukmin mungkin dengan akhlak yang buruk dihukum Allah Taala di hari akhirat nanti dengan sebab perbuatan dia yang tak elok. Namun begitu dia punya harapan untuk masuk syurga dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kemudian. Ini perbezaan cara kita faham dengan mereka faham. Kedua, ada di antara kumpulan Khawarij mereka yang melampau pada mengambil hukum daripada sumber-sumber syarak.
dan mengambil kira Quran ni hanya Quran saja sumber hakiki, dan mereka tak menerima dengan selain Quran. Dan ini telah menimbulkan daripada ini pencanggahan mereka terhadap ijma' orang Islam, umat Islam punya kesepakatan pada sebahagian persoalan. Dengan mereka berhujah Al-Quran membatalkan akan perkara tersebut. Ini sering berlaku macam zaman sekarang, din Quraniyun ke, apa yang kononnya beriman dengan Quran tak beriman dengan sunnah. Bahkan ada baru ni saya tengok satu soalan sebenarnya. Ada kawan kita tolong jawab. Ada orang Arab tu dia tanya soalan, dia kata tunjukkan dia kepada syarah Riyadhus Shalihin yang paling baik. So bila ada orang menjawab kan, keluar di ramai tu ada orang yang kata apa, kenapa sibukkan dengan benda-benda selain Quran. Dia kata itu. Sedangkan kita balik ahli sunnah nak beramal dengan Quran, kita kena tahu penjelasan Quran. Penjelasan Quran hanya diperolehi daripada sunnah. Ini sudut yang kita panggil apa? Macam diorang cuba lagakan Islam punya sumber supaya mereka dapat cari ruang di antara tu untuk tidak buat. Ini bahaya dia. Jadi golongan ni kadang-kadang dia hujah, dia kata Quran membatalkan. Sedangkan Quran datang dengan rumusan hadis ataupun sunnah Nabi ataupun ijma' umat Islam. Sesudah itu, selepas turunnya Quran, itu adalah sebagai penjelasan bagi maksud apa yang datang. Sebab mustahil kita kata Allah Ta'ala turunkan Quran kepada Nabi dan Nabi tak terangkan, dan kemudian para sahabat pun tak tahu nak beramal macam mana. Kalau buang najis pun dia ajar, lagi apa lagi yang lain. Okay? Itu sempurnanya. Okay. Antara benda yang mereka kata, mereka melampau dalam masalah ni, dalam masalah mengambil hukum daripada sumber syariah, itu Quran saja tak nak lain. Bahawa mereka berkata, ya, bahawa kalian meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah merejam dan telah merejam imam-imam sesudah daripada Rasulullah. Sedangkan Allah SWT berfirman dalam tentang orang-orang yang hamba, tentang hamba. Dalam ayat surah Nisa 25. Kan? Tentang hamba, fa'in atai nabi fahishatin fa'alaihin nisfu ma 'alal muhsanati minal azab. Maka jika mereka datangkan dengan separuh dengan perkara keji, itu perzinaan, maka atas hamba-hamba ni separuh apa yang kena atas wanita yang merdeka daripada azab. Sedangkan warajmu, sedangkan rejam dia kata adalah penghilangan terhadap jiwa dan nyawa, dan tak boleh dibahagi-bahagikan. Bagaimana kalian nak jadi untuk hamba tersebut separuh daripada yang merdeka. Dan juga wanita-wanita yang sedangkan wanita-wanita yang mempunyai muhsanat ni mempunyai suami-suami. Dan dikata dan pada perkara ini ada dalil bahawa muhsanat ni di batasan dia adalah apa? Adalah disebat. Dan dia adalah apa yang datang dalam Quran Karim dalam ayat yang lain. Surah An-Nur ayat kedua, azantu wazani fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jaldah. Penzina lelaki dan penzina wanita, lelaki, sebatlah mereka seorang dan mereka dengan 100 sebatan. So dia dilagakan perbuatan yang telah disepakati oleh Nabi sendiri, oleh para sahabat buat sesudah Nabi SAW. Ni ada saya dengar daripada geng-geng zaman sekarang ni yang cuba menolak akan hukum Islam dengan cara kononnya Quran tak kata. Hadis buat tapi Quran tak cakap. Dia lagakan Quran dengan hadis. Ini antara cara-cara guna Khawarij punya ni. Memang dalam konteks ni ada kita dengar daripada orang tertentu dia kata kita ijma' ni perbuatan menterjam orang yang telah berkahwin berzina adalah Nabi buat, para sahabat buat, seterusnya tak ada siapa pun di kalangan imam-imam Islam tak tahu perkara ni. Semua kitab fiqh sebut, semua ulama, tak ada satu mazhab pun yang kata tak ada. Tiba-tiba ada orang kata benda ni tak perlu buat. Ini kita kata nilai masalah ada, dia kata tak ada dalam Quran. Tidak ada dalam Al-Quran. Sebab kita dalam Islam ni Quran, sunnah, kefahaman para sahabat. Sebab para sahabat dah buat. Kan, para tabi'in buat dan seterusnya, dan Nabi sendiri buat. Kita faham macam ni. Contoh macam jumlah rakaat solat. Dalam Quran tak sebut jumlah rakaat solat. So macam mana kita nak tahu maghrib tu 3 bukan 5? Kalau bukan kesepakatan para sahabat memahami itu daripada ajaran Nabi, so macam mana kita nak tahu jumlah rakaat solat? Ataupun waktu solat tu mula bila habis bila?
mula bila, habis bila. Itu datang daripada hadis. Tak boleh kita nak tentukan melalui Quran. Quran berikan waktu malam, siang, malam, daripada terbit matahari, terbenam matahari. Daripada matahari tegak sampai gelincir. Tapi tak sebutkan apa solat yang waktu itu. Berapa rakaat solat tersebut, tak sebut pun. Sebab tu kena faham bahawa ini mesti datang daripada apa yang tunjuk oleh para sahabat, apa yang Nabi tunjuk sahabat tunjuk pada orang berikutnya, turun-temurun. Siapa Muslim lepas syahadah mesti belajar solat. So takkan mungkin akan berlaku sebaliknya. Tapi kumpulan ni kita jumpa lah. Dan ada seorang macam yang terkenal buat benda sekarang ni, macam seorang ustaz, ustaz tu dia kita kata sesat lah. Sepatutnya dia dipenjarakan kerana menghina Sultan Selangor, tapi tak sambung bekerja lagi. Mana hari tu masuk beberapa hari, betul kemudian tak dipenjarakan, kan keluar merayau. Ini sebenarnya benda yang tak patut berlaku lah. Dan rule of law patut dia terus dihukum. Ala kulli hal, nak fahamkan ini antara hujah dia. Dia pakai B. Dan mereka berkata, kalian diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah berkata, la wasiyatil waris. Tidak wasiat untuk waris. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah 180, kutiba alaikum, difardu ke atas kamu, idza hadara ahadakum, bila datang pada kamu seorang kamu ni hadir kepada dia al-mautu, kematian, difardukan kamu in taraka khairin wasiyah, jika dia tinggalkan sebarang harta, sebagai dalam keadaan khairin wasiyah, harta wasiat kan, yang bentuk wasiat kan, dia tinggalkan wasiat, sebarang wasiat untuk walidain, untuk dua ibu bapa, wal aqrabin, dan juga kaum kerabat, wal walidan warisan, sedangkan dua mak bapak itu adalah waris. Apa keadaan apa sekalipun, tidak menghijab keduanya, sesiapa pun di kalangan waris. Okey, maka ini riwayat daripada wasiat ini menyanggahi kitab Allah Taala dan kitab Allah dan Azza wa Jalla, kitab Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kita tahu bahawa dalam perkara ini sebenarnya dia berlaku masalah apa? Tasyri'. Pensyariatan, maksudnya pada permulaan sebelum turun ayat surah An-Nisa, Al-Baqarah turun dulu dan menentukan untuk ibu bapa dapat harta secara wasiat, anak-anak dapat secara warisan. Tapi lepas daripada turun ayat surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 176, maka yang diterima ataupun yang menjadi ukuran sebenar untuk panggil untuk warisan harta hanyalah ayat surah An-Nisa. Adapun sebelum itu, Ibn Abbas terangkan, dia kata dahulunya asalnya wasiat untuk ibu bapa, kaum kerabat yang lain, dan anak-anak dapat secara warisan. Secara warisan ini ada penjelasan sebab tertib turunnya ke ayat Quran. Okay. Kemudian Jim, dan mereka berkata, kalian riwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, tidak dinikahi wanita ke atas imak saudaranya dan tidak atas mak saudara perempuannya atau lakinya. Maksudnya adik-beradik bapa dia, adik-beradik mak dia. Kan? Maksudnya macam ni, perempuan tu, isteri tu, kalau dia, pasal dalam Quran kata dalam surah An-Nisa ayat 23 kan. 23 surah An-Nisa. Ayat 24 surah An-Nisa. Kan disebut berkenaan dengan diharamkan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Okey. Tapi dalam wanita yang diharam untuk dinikahi itu, dia disebut antajma'u baina ukhtain, dan jangan larang kamu untuk menggabungkan di antara ukhtain, dua saudara wanita. Maksudnya kalau kahwin kakak kahwin dengan adik dia serentak. Okey, tak boleh, haram. So jadi timbul tajuk dalam hadis datang berkenaan dengan menggabungkan seorang wanita dengan mak saudara dia. Mak saudara si wanita tu. Maksudnya kahwin perempuan tu kahwin dengan adik-beradik bapak dia, kahwin perempuan tu dan madukan dia dengan adik-beradik mak dia. Macam itulah maksud, contoh dia macam tu, perkahwinan sedemikian. So dia kata kalian katanya tu, dan bahawa dan bahawa baginda bersabda diharamkan daripada penyusuan apa diharamkan daripada keturunan. Sedangkan Allah Azza wa Jalla kata diharamkan atas kamu ibu-ibu kamu, anak-anak perempuan kamu, adik-beradik kamu, dia sebut ayat tu sehingga akhir. Dan tak dihimpunkan perhimpunan, penggabungan di antara seorang wanita dengan mak saudara dia sendiri ataupun belah bapa atau belah mak. Mak saudara ammah, mak saudara belah bapa, khalah, mak saudara belah mak. Dan tidak diharamkan daripada penyusuan kecuali mak yang menyusukan saja.
Dan adik-beradik susuan. So tak masuk mak saudara, nenek, mak susu tu punya mak. Dia tak masuk, dia kata. Kemudian tak sebut juga berkenaan masalah apa. Bapak tu punya adik-beradik. Bapak tu punya adik-beradik, bapak susu tu punya adik-beradik. So sebenarnya kalau pada tu bapak susu tu dia punya adik-beradik pun, dia punya bapak, dia punya sekian semua akan diharamkan sekali. Tu kena faham Cuba pasal itu yang hadis Nabi datangkan. Tapi dia kata Quran tak cakap, dia kata. Quran hanya sebut ibu susu dan adik-beradik susu je. Okey. Kemudian dia kata dan Allah firman lepas tu dan ayat 24 tu wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dihalal untuk kalian apa di sebalik itu, apa ada dan tidak dihalalkan. Maka masuklah wanita untuk dimadukan dengan mak saudara dia, belah bapa atau belah mak, dan setiap yang penyusuan setiap penyusuan kecuali mak dan juga adik-beradik perempuan saja pada apa yang dihalalkan Allah Taala. Tapi sebenarnya kan pada hadis Nabi tadi masuk semua. Hatta adik-beradik susu kita punya anak. Tak sebut kan dalam Al-Quran, tak sebut. Jadi dia kata yang tu je yang sebutkan. Dia lagakan Quran dengan sunnah. Okay. Dan mereka berkata kalian meriwayatkan bahawa had qazaf sabit daripada orang-orang yang had qazaf, orang yang qazaf terhadap qazaf ni dia sebut tertuduh seorang yang telah berkahwin dan sebagainya. Dia kata orang ni orang telah berzina kan. Dia kata had qazaf, orang-orang yang telah berkahwin dengan lelaki dan kami katakan bahawa had qazaf tak sabit kecuali orang yang qazaf wanita yang telah berkahwin saja dengan zina. Dia contoh macam dalam ayat Quran tu sebutkan dalam surah An-Nur ayat yang ke-4, iaitu walladzina yarmunul muhsanat, orang-orang yang menyimpankan wanita-wanita yang telah berkahwin atau wanita yang bersih. Kemudian mereka tak datangkan 4 saksi sebab mereka 80 rotan. Dia kata ini untuk perempuan, lelaki tak ada. Yang lelaki tak ada. Maksudkan kita tuduh lelaki berzina, tak apa. Tak kena sebat. Mana dia kata, disebut dalam ayat ni, siapa-siapa yang melempar tuduhan kepada wanita-wanita yang bersih. Tak sebut sebutan melempar tuduhan kepada lelaki yang bersih. Dia kata. Okay. Jadi dikata dalam menyebut Ibn Qutaibah, persoalan-persoalan ni Ibn Qutaibah Al-Dainuri, persoalan-persoalan ini dan selainnya nukilkan daripada Khawarij yang kitab mereka dan kitabnya, nukilkan daripada Khawarij dan kitab beliau Ta'wil Mukhtalafil Hadis, penjelasan perbezaan percanggahan hadis dan dia menjawab dalam perkara-perkara ni, tajuk yang disebutkan oleh mereka. Kan dia kata dan bagi tindakan ni, dia kata ada kesan di sisi sebahagian orang sehingga zaman kita sekarang ni ada sikap ni datang tergolong masuk dalam perangai sebahagian orang. Macam saya katalah, ada ustaz pun cakap macam tu, yang mereka melihat memadai Quran saja. Ini ada masalah. So, tak ada amalan Quran kecuali dengan sunnah. Dan diorang kata pula, habis awak kata Quran tak cukup ke? Tak. Allah Ta'ala yang kata taati Allah, taati Rasul. Allah Ta'ala kata taat Allah, taat Rasul. Bila Allah Ta'ala kata taat Allah, taat Rasul, macam kita boleh buang Rasul daripada kiraan beramal dengan Al-Quran? Allah yang nyatakan taat Allah, taat Rasul. So bila orang tu kata taat Allah dan taat Rasul, dia kontradik Al-Quran. Bahkan Nabi SAW, macam kita sebut dalam ayat surah An-Nahl kan, Allah Ta'ala nyatakan wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turun pada engkau Muhammad adzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, supaya kau jelas pada manusia apa turun pada mereka. Sebenarnya Allah Ta'ala turunkan Quran tu untuk Nabi jelaskan. So kenapa tak nak ikut apa benda yang Nabi jelaskan? Ini yang kontradik sebenar. Sebab understanding the Quran, kalau anda kata orang tu cuba faham sendiri, dia akan gagal. Dan ini kes sebenar yang berlaku pada dengan Khawarij. Diorang belajar Al-Quran, diorang tahu Al-Quran, tapi diorang tak faham Al-Quran. Sebab tu Nabi kata mereka baca Quran tak lepas tengkorok mereka, tak lepas halkum. Mereka baca Quran sampai sini, tak sampai ke hati. Sebab tak ada kefahaman daripada Quran yang mereka perolehi. Kecuali dengan kesesatan ataupun makin menyimpang daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So alhamdulillah itu terhabis. Kemudian kedua yang kita panggil sebagai pecahan yang berlaku kerana ialah pemerintahan zaman Bani Umayyah tu makin kuat. Tapi sebenarnya macam kita kata, dia mula daripada zaman awal lagi. Sebab Syiah ni dia dahulu asalnya macam kita sebutkan itu,
diorang berpunca daripada pemilihan khalifah sesudah Rasulullah wafat. Sebab Rasulullah wafat, terus timbul tajuk ni. Walaupun Ali bin Abi Talib telah pun bai'ah Abu Bakar, bai'ah Umar, tapi bagi mereka masih tak puas hati. Cuma macam kita kena lihatlah pada sudut yang lain nanti kita bincangkan. Baik. Kedua, Syiah. Syiah dia kata permulaan benih Syiah ni, sikap menjadi Syiah ni adalah di sisi mereka yang dahulu melihat bahawa khilafah atau penguasaan ni adalah warisan. Dia kata warisan adab dan orang warisan dan juga yang orang paling utama dengan warisan daripada Nabi SAW adalah kaum kerabat baginda sendiri. Kaum kerabat baginda dia paling layak. Okay. Maksud dia maksud dia warisan adab, warisan tamadun adab dan sebagainya mesti berasal kepada keturunan. Okey. Dan orang paling layak dia kata adalah kerabat dengan Rasulullah SAW adalah Abbas, bapa saudara baginda, dan Ali anak pak saudara baginda, iaitu Abu Talib. Orang paling layak. Memang ketika tu dua orang itulah yang terkenal sebagai yang dipanggil sebagai ke depan lah. Walaupun kita ada Ibn Abbas lain kan, Fadl Ibn Abbas. Abbas ada anak 2-3 orang. Dan Akil. So jadi maksudnya kalau ikutkan memang kita kata ada macam juga macam kita kata mungkin Ali, mungkin Abu Talib tak habis kot. Dia sebenarnya ada 3 anak juga. Dia ada 3 orang anak. So jadi kalau kita bincangkan memang akan timbul tajuk masalah. Ramai lagi kita boleh masukkan dalam tajuk ni. Dan Ali ni lebih utama macam kita sebutkan daripada Abbas, kerana dahulu dia dalam Islam dan pengetahuan dia, jihad dia dan juga perkahwinan dia dengan Fatimah. Tapi dia tak datang tak pernah datang, namun tidak pernah datang daripada jalan yang sahih yang menunjukkan bahawa Rasulullah SAW telah menentukan Ali untuk khilafah dan juga menyebut dengan kata-kata ke atasnya, tak ada. Dalam riwayat Bukhari daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia kata wa Ali radhiyallahu anhu telah keluar daripada sisi Nabi SAW. Dia kata dalam pesakit yang dia mati dalamnya, bagi dia mati dalamnya. Mana Ali masuk jumpa Rasulullah SAW. Maka orang ramai pun berkata, wahai Abul Hasan. Abul Hasan itu gelaran Ali lah. Wahai Abul Hasan, kaifa asbah Rasulullah SAW? Macam mana keadaan Rasulullah? Apa jadi Rasulullah kan? Dia kata qala asbaha bihamdillah bari'an. Rasulullah SAW jadi dengan pujian kepada Allah sembuh, dia kata. Lalu dia kata fa akhadha bi yadihi Abbas radhiyallahu anhu. Dia telah ambil tangan Ali, Abbas radhiyallahu anhu, wa qala, dan dia kata anta wallahi ba'da thalathin abdul asa. Engkau sesudah 3 hari engkau akan jadi hamba kepada orang lain lah, dia kata. Wa inni wallahi la ara Rasulullah SAW satayaffa min wajhihi hadha. Aku lihat, dia kata aku demi Allah melihat benar-benar melihat Rasulullah SAW akan mati dalam sakit baginda ni. Inni la arifu wa wujuha bani Abdul Muttalib indal maut. Aku tahu wajah bani Abdul Muttalib ketika kematian, macam rupa mereka. Maka baik mereka kata fadhhab bina nas'aluhu fiman hadzal amr. Dia kata kita pergi jumpa baginda, kita tanya baginda pada siapakah urusan ini akan jadi. Fa in kana fina alimna wa in kana fi ghairina kallamna. Kalau dia dalam tengah-tengah dia dapat pada kita tahu, okay? Kalau dia dapat pada orang lain, kita pun akan cakap pada Nabi. Fa ausabina, lalu baginda wasiat untuk kita, dia kata. Faqala Ali, maka Ali bin Abi Talib kata pada Abbas, ama wallah, adapun demi Allah, dia kata la in sa'alnahu famana'naha la yu'tinaha inna ba'dahu. Kalau kita minta pada baginda dan baginda halang kita daripada perkara ni, takkan memberikan kita perkara ni, urusan ni, manusia, orang ramai sesudah ni. Wa inni wallah la as'aluha, dan aku tak minta apa benda ni. Ali tak nak jawatan. Tapi memang ini antara benda lah yang kita kata berlaku. Dia memang manusia. Kita kata walaupun Abbas, bapa saudara Nabi dan sebagainya, sifat manusia itu masih ada. Kehendak dia untuk supaya urusan pentadbiran atau urusan agama ni balik kepada mereka, bukan pada yang lain. Okey.
Dia dikata walaupun Ali dalam bai'ah Abu Bakar As-Siddiq anhu, kemudian bai'ah Umar dan Uthman sesudah itu, sebenarnya pandangan kepada Ali dan kedudukan dia dahulu mengisyaratkan kepada dia ni lebih layak, lebih patut dengan khilafah dan dia paling berhak. Ini mata-mata yang melihat. Tapi saya terangkan sikit. Kalau tak terangkan, saya terangkan. Okay. Dan telah terlewat bai'ah Ali terhadap Abu Bakar selama 6 bulan sehingga mati isterinya Fatimah yang dahulu melihat bahawa Abu Bakar telah menghalang dia warisan harta bapa dia. Pasal pasal Fatimah binti Muhammad, anak Nabi, dia melihat bahawa dia patut dapat harta bapa dia sebab memang dia waris tunggal lah. Waris tunggal ketika mana kematian berlaku. Yang tinggal lelaki macam inilah, macam Ali, Abbas, bapa saudara Nabi, Abbas, kemudian anak-anak Abbas, banyak ada ramai. Cuma kita kata dekat situ ketika kejadian berkenaan, lelaki-lelaki patut dapat, kemudian kalau Fatimah patut dapat separuh. Tapi namun begitu Abu Bakar sekat, dia tak bagi langsung. Dia tak bagi langsung kepada Fatimah. Dengan sebab apa dia dengar daripada Nabi SAW. Dia takkan langgar, takkan khianat apa yang Nabi ajar. Macam Nabi kata, kami kat golongan para Nabi tidak mewariskan harta. Apa kami tinggalkan, ia adalah sedekah. So Abu Bakar tak ambil, tak bagi. Jadi ketika tu memang kita kata dalam tajuk ni, Ali terlewat berikan bai'ah sebab mungkin sokongan pada isteri dia. Wallahu alam, kan kita tahu benda berkenaan tak nak nanti isteri dia memarah kat dia ke. Pasal memang kita kata dia pasal dah mati bapak, bagi sedih lagi. Tak nak macam tu, mungkin Allah alam. Tapi yang pentingnya dia sebut kat sini bahawa 6 bulan sehingga dah mati isteri dia Fatimah yang dahulunya melihat bahawa Abu Bakar menghalang dia warisan harta bapa dia. Macam mana telah terlewat sekumpulan para sahabat, mereka melihat bahawa kelayakan Ali dengan khilafah. Disebut di antara mereka Abbas bin Abi Talib, Abu Sufyan, Miqdad bin Aswad, Zubair bin Awam, Ammar bin Yasir, Huzaifah bin Yaman, Abu Dhar, akan tapi mereka semua membai'ah Abu Bakar sesudah daripada itu. Dan memang Abu Bakar tak paksa mereka untuk bai'ah. Tapi kita kata ketika tu 6 bulan lebih kurang mereka terlewat menunggu. Ini adalah pemikiran yang berkembang, yang dikembangkan dan dikatakan bahawa pada orang-orang ni ada Syiah kepada Ali. Dikatakanlah ada pemikiran ni dikembangkan, kata digambar-gamburkan bahawa orang-orang tersebut ada kecenderungan pada Ali bin Talib. Tapi kalau kita lihat kat situ adalah yang macam apa? Zubair bin Awam, kan? Dia termasuk di antara orang yang datang lepas tu dan tak setuju Ali tak hukum orang yang bunuh Uthman. Jadi kalau ikut situ ada juga orang yang tak masuk. Dan dia kata dan ini menjadi dan menjadi lepas tu dia kembang asalnya kepada ni Syiah bin Ali dan menjadi memiliki pandangan-pandangan yang khusus tentang keimaman. Imam tu lain. Sedangkan dalam Quran Karim kalimah imam tu datang macam Allah menyatakan pada Ibrahim AS dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Allah menyatakan inni ja'iluka lin-nasi imama, aku jadikan manusia engkau untuk manusia sebagai imam. Tapi tak pernah pun Ibrahim AS memerintah negara. Tak pernah perintah negara. Ini fakta yang kena jaga. Pasal kadang-kadang orang bincang, dia tak tengok bukan masalah fakta. Sebab gelaran imam bukan masuk pemerintah. Demikian juga khalifah. Adam sebagai khalifah, kan. Kita semua adalah khalifah Allah Ta'ala, tapi bukan kita semua pemerintah. Pemerintah itu satu benda. Okay. So, diorang naikkan masalah pemerintahan. Imam tu masalah pemerintah. Akan tetapi sesuatu daripada pandangan ini, ada teori ini, tidak dapati pada zaman Khalifah Rashidun. Tapi tak jadi, tak pernah timbul. Tentang masalah imam ni, dalam zaman Khalifah Rashidun, tak pernah timbul pun. Tapi didatangkan itu pada dakwaan Syiah yang banyak sesudah Ali bin Abi Talib. Pada keimaman selain inilah ditimbulkan itu pada dakwaan Syiah pada dakwaan Syiah yang banyak sesudah Ali. Pada keimaman orang selepas Ali. Pada ketika mana Ali hidup, Ali je lah. Tapi ketika Ali dah tak ada, dia start nak timbulkan pemilihan lepas tu. Okay, berkata mengenainya Ibn Khaldun dalam mukadimah beliau menceritakan mengenai mereka. Dia kata sebenarnya keimaman ni bukanlah daripada masalah umum.
yang diserahkan kepada pandangan umat. Dan juga ditetapkan oleh bakat pada dan bukan ditetapkan oleh orang melaksanakan dengan penentuan mereka, bahkan ia rukun daripada rukun agama dari satu asas pada asas Islam. Dan tak harus untuk Nabi melalaikan atau melupakannya ataupun tidak mendapat dan tidak, dia kata tak harus untuk Nabi melalaikannya dan tidak juga menyerahkannya kepada umat. Bahkan dia kata wajib untuk baginda Nabi menentukan imam bagi mereka. Dan menjadi imam tadi maksum daripada dosa-dosa besar, dosa kecil. Dan sebenarnya Ali radhiyallahu anhu dialah yang ditetapkan oleh Nabi SAW ke atasnya dengan nas yang mereka nukilkan dan mereka takwilkan di atas kemestian mazhab mereka dan tidak mengetahuinya, okey, pakar-pakar sunnah dan tidak juga penukil-penukil syariah. Bahkan kebanyakannya adalah maudhu'. Semua yang dia cakap semuanya fabricated ataupun disangsikan berkenaan dengan jalan periwayatannya atau jauh daripada takwilan-takwilannya mereka yang rosak. Okey. Jadi mereka lihat benda tersebut tentang Ali ni. Tapi macam kalau kita nak fahamkan sini sebenarnya tajuk ni ada kaitan dengan macam kita terangkan, kaitan dengan tajuk perkahwinan Husain bin Ali bin Abi Talib pada zaman Umar dengan puteri kepada Raja Parsi. Dia tinggalkan puteri dia lari, Raja Parsi lari ketika Maharaja Parsi ketika diserang oleh tentera Islam, dia lari ke India. Tapi dia tinggal anak perempuan dia dekat istana. Wallahu a'lam kan. Tapi ini macam benih-benih, mungkin Allah alam diilham oleh syaitan dan sebagainya. Jadi dia tinggalkan. Dan anak perempuan dia itulah sebenarnya bila kita sebut tentang imam-imam Syiah, dia mula dengan Ali, Hasan, Husain. Lepas dari itu semua anak Husain, keturunan Husain. Yang hasil kahwin Husain radhiyallahu anhu dengan Raja Parsi punya puteri. Adapun Husain punya anak yang daripada Arab tak dimasukkan. Hasan punya anak pun tak dimasukkan. Semua ke situ. Sebab tu kena faham konsep perkembangan tentang masalah imam ni, dia berkembang lagi dahsyat lepas daripada zaman Husain bin Ali bin Abi Talib lah, lepas zaman Ali lah. Lepas zaman tu. Adapun ketika zaman Ali masih hidup, tajuk pemilihan tak kembang lagi, tak berkembang macam tu. Okey. Baik, dan telah membawa kan pemikiran Syiah ni banyak perkara. Pertama, dia membawa kepada pendapat bahawa Ali ni lebih seafdal makhluk sesudah Nabi SAW dan paling tinggi kedudukan dalam syurga. Paling banyak di kalangan para sahabat sesudah dari Rasulullah SAW, sahabat yang paling banyak memiliki ciri-ciri keistimewaan dan kedudukan dan bahawa dia maksum. Demikian juga sesiapa sesudah Ali daripada imam-imam. Dan siapa yang memusuhi Ali atau memerangi dia atau benci pada dia, maka dia adalah musuh Allah. Dan akan kekal dalam neraka bersama orang kafir dan orang munafik. Dan tiada di antara dia dengan Nabi SAW kecuali kenabian je. Beza Ali dengan Nabi hanya Nabi ada kenabian, Ali tak ada Nabi. Itu je. Lain jika tidak, serupalah Ali dengan Nabi. Kedua, membawa pendapat ni ataupun pemahaman ni kepada melampau pada mencintai Ali sehingga mereka mempertuhankan dia. Adakah mereka berkatakan macam disebut oleh Syahrastani dia kata kitab Al-Milal wan Nihal. Dan kitab ya Milal wan Nihal kitab Al-Milal wan Nihal oleh Syahrastani. Dia kata apa? Dia kata telah masuk dalam Ali ni satu juzuk ketuhanan dan bersatu dengan jasad Ali padanya, dan dengannya dengan sebab ketuhanan termasuk dengan Ali, dia mengetahui ghaib. Apabila dia beritahu tentang dia mengetahui tentang pertembungan atau peperangan dan sebagainya, akan peperangan besar, dan benar berita dengannya akan diperangi orang kafir dan dia akan dapat kemenangan dan dia akan dibantu dan dia mendapat kemenangan, dan dengannya dengan sifat ketuhanan yang dia ada tadi tu dalam Ali tu, dia mencabut pintu Khaybar. Dan daripada ini juga dia kata demi Allah tidaklah aku cabut pintu Khaybar dengan kekuatan jasad
dan tidak dengan harkat makanan, gerakan makanan. Akan tapi aku cabut dengan kekuatan penguasaan. Itu yang malakut, kekuasaan Allah Ta'ala lah. Yang berkata barangkali zahir pada sebahagian dan barangkali zahir Ali pada sebahagian masa atau tempat. Mungkin zaman ni ada Ali keluar balik, zaman Quran ada keluar Ali keluar balik. Bagi diorang Ali dari ketuhanan. Okay. Jadi dia kata dalam menandungi pemikiran ni, pemikiran kata-kata ni, teks ni, pemikiran hulul. Mana maksudnya meresapnya Tuhan dalam makhluk. Yang dapati di sisi orang Nasrani juga. Dan pemikiran raj'iyah, yang dan yang berkembang di sisi orang Syiah kepada tersembunyinya. Maksudnya dia kata boleh jadi imam-imam ni hilang datang balik, boleh menyuruh dan sebagainya, boleh menjelma, boleh hilang. Yang berkembang si orang Syiah sehingga kepada akidah bersembunyi imam-imam. Dan imam yang tersembunyi akan kembali, akan mengisi bumi ini dengan keadilan. Dan daripadanya timbulnya Mahdi Muntazar lah. Di sini timbul tajuk orang yang tunggu Mahdi kan. Sedangkan Imam Mahdi itu kalau ada lah, tak ada sudahlah. Kita bekerja kita mencari Mahdi. Kerja kita adalah beramal dengan perintah Tuhan. Dan barangkali di antara punca terbesar sebab terbesar yang membantu kepada pemikiran ini adalah kebanyakan orang Syiah ni, Syiah Ali ni, mereka dahulu di Iraq. Ini disebut ni. Iraq, dan daripada unsur unsur-unsur yang bermacam lah. Dan Iraq ni pada zaman dahulu mereka mempunyai mazhab-mazhab yang berbeza daripada orang Arab. Dan di antaranya apa yang mereka dalamnya dakwaan tentang akidah kepercayaan Tuhan meresap dalam manusia. Maka ini benda yang kita kata yang problem bila contoh macam fahaman sebahagian sufi, bila orang tu berjalan atas. Kenapa? Dia kata pasal Tuhan dalam tu. Ini problem dia pasal kita kata Allah Ta'ala jadikan keajaiban pada makhluknya dan ditarik bila dia nak. Tak ada waktu kita kata Tuhan masuk dalam kita. Mereka ada fahaman tersebut, masuknya Tuhan dalam makhluk. So bila Islam berkembang sampai ke sana, dan macam disebut tadi kan, tajuk Parsi tadi, Persian tadi kan, dia naikkan ke situ lah. Sebab tu lepas daripada Hussein, semua imam yang baki itu semuanya anak-anak keturunan Hussein. Kahwin perempuan Raja Parsi tadi punya putri, bukan anak Arab dan sebagainya, tak ada. Diorang terus asingkan imam mesti kat situ. Tak ada yang lain. Sebab tu kita faham bahawa ini sebenarnya akidah Parsi. Dia sebab Tuhan. Jadi bila bagi mereka Raja Parsi tu adalah jelmaan Tuhan. Jelmaan Tuhan ataupun anak Tuhan. Jadi yang ini dia buat. Ini keturunan Tuhan, ini keturunan Nabi. Kahwin, ni power. So jadi dia orang ambil kat situ. Problem dia. Ada pun orang Muslim Arab. Mereka jauh, manusia paling jauh daripada sangka dakwaan ini. Dan mazhab-mazhab berkenaan lah. Dan mereka telah mengetahui akidah fitrah pada Islam yang tertegak di atas keesaan mengesakan Allah Ta'ala dan menyucikan Allah Ta'ala daripada sebarang keserupaan dengan makhluk. Apalagi dengan meresap kepada makhluk. Dan dalam Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, dalam tajuk ni untuk mengatakan tentang diri Nabi sendiri. Di atas lidah Nabinya, Allah nyatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Allah nyatakan, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." Katakan, hai Muhammad, aku hanyalah seorang manusia yang seperti kalian. Diwahyu kepadaku bahawa Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Tuhan yang satu. Aku hanya manusia. Maka kalau Rasul sendiri adalah manusia, macam mana yang lain manusia yang boleh jadi Tuhan pula? Okey. Dan Syiah ni sebenarnya dia ada banyak kumpulan. Yang paling penting yang terkenal adalah dua lah. Yang terbesar sekali, yang terbesar adalah Zaidiyah dan Imamiyah. Okay, Zaidiyah ni pengikut kepada Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Okay, dia cucu kepada Husain. Okay, Ali dan Abidin lah anak Husain dengan puteri Parsi tu, puteri Parsi. Kemudian Ali ni sebenarnya dia ada anak dua orang lelaki yang terkenal. Zaid satu, lepas tu satu lagi Muhammad. Yang ini Zaid ni sebenarnya sulung. Okey, dia kata pengikut Zaid bin Ali bin Abi Talib, Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, dan mazhab mereka lebih adalah mazhab Syiah yang paling sederhana dan paling dekat kepada sunnah. Dan mereka tak melihat bahawa
keimaman tu adalah dengan nas daripada Quran atau hadis. Mereka tak berpendapat dengan mazhab lampau dalam masalah penyatuan maksud meresapnya Tuhan dan makhluk. Okay. Maka mereka membolehkan untuk keimaman orang yang kurang utama sedangkan wujud orang lebih utama. Kerana ini mereka berkata tentang kesahihan keimaman Abu Bakar dan Umar. Okay. Keimaman Abu Bakar dan Umar dan setuju. Dan mereka berterusan ramai kan mereka ni ada kumpulan besar di Yaman sehingga sekarang, dan imam Imam Zaid bin Imam yang faqih, walahu fil fiqhi kitab majmu'. Dia kata Zaid bin Ali Zaid bin Ali bin Husain tu, dia adalah seorang imam yang faqih lah. Dia ada kitab fiqh Al-Majmu'. Ini bukan majmu' yang mazhab Syafi'i tu, dia majmu' daripada Zaid bin Ali, himpunan pendapat beliau tentang fiqh. So basically ini ikutkan sebenar ini satu grup lah. Walaupun mereka masih lagi bab Uthman, dia rasa Ali lebih layak. Ada jugalah yang masih lagi. Jadi dia pertengahan. Tapi kita tak katalah pendapat dia orang betul. Cuma dia orang ni paling sederhana. Cuma macam dekat Yaman sekarang yang berlaku kes datangnya kumpulan Iran datang. Itu dah tak jadilah. Dia bukan Zaidiyah lah sekarang. Bahkan orang mengangkat sampai ada cara Hussein dan sebagainya. Itu bukan. Sebab yang Zaidiyah ni yang asal dia bukan macam tu. Dia bahkan dalam fiqh dia orang lebih serupa sama ada kadang-kadang macam mazhab Syafi'i atau mazhab Hanafi. Itu dia punya kecenderungan lah. Tapi dari segi asasnya tetap orang tak ikut sunnah lah. Tidak ikut sunnah. Kedua, imamiyah yang adakan fahaman keimaman tu. Imam tu wajib dipilih. Mereka ada orang yang berkata bahawa Muhammad SAW telah menyatakan secara kata-kata atau teks bahawa khilafah ni ke atas khilafah Ali. Nabi dah kata, dia kata. Dan dirampas khilafah ni oleh Abu Bakar dan Umar. Ini semua majoriti Iran semua macam tu. Semua ini fahaman dia. Dia mereka jadikan pengiktirafan imam tu maksud dia Ali menyetujui imam tu menjadikan pengiktirafan dengan imam ni satu iman. Maksudnya kalau kita setuju Ali sebagai imam, itu iman kita ada. Kalau tidak, tak ada imam. Mereka bercanggahan dengan percanggahan yang besar dalam masalah lah. Percanggahan kumpulan mereka berkata tentang dalam masalah dalam mereka sendiri, percanggahan sangat banyak, kan? Dia tak saja macam Khawarij jugalah yang bercanggah pemahaman mereka, kat sini pun ada percanggahan juga. Bahkan mereka ada mengatakan dengan kembalinya Imam Muntazar, ada imam yang dinantikan akan datang. Di antara kumpulan yang paling ramai paling dalam imamiyah ni ada pecah, ada Ismailiyah, Isna Asyariyah, dan setiap kumpulan ni ada mazhabnya sendiri yang berbeza daripada orang lain. Dan telah terjadi untuk ciri-ciri menjadi Syiah ni kesan dalam fiqh Islam. Kerana Syiah ni sebenarnya tak diambil dan mereka tak mengambil kira, tak mengambil kecuali tak menerima dalam pengambilan kecuali daripada ulama mereka, dan tidak mentafsirkan nas-nas kecuali dengan mengikut asas mereka, dan tak mengambil dengan ijma'. Di mana tidak ambil pemikiran dengan pendapat-pendapat di sisi mereka, dan mereka tak berkata dengan kias kerana ia adalah pendapat. Tapi bila balik pada asal, kata-kata imam tu pendapat juga, tapi imam dah jadi maksum, imam pengganti Nabi, so jadi logik juga dia ambil, dia kata. Dan agama tak dia ambil dengan pendapat, dia kata. Dia ambil daripada Rasul, daripada Allah dan Rasulnya serta imam-imam mereka yang maksum. Dia telah muncul telah timbul hasil itu penyanggahan mereka terhadap Ahlussunnah wal Jamaah pada banyak daripada usul dan furu'. Banyak jauh teruklah. Okey. Maka mereka berkata tentang keimaman Ali dan khilafahnya nas dan wasiat bahawa tak keluar daripada anak-anak Ali. Bukan sekadar Ali je, anak-anak Ali pun semua jadi khalifah. Dan jika keluar, maka dengan kezaliman terjadi daripada orang lain zalim. Dan juga dengan taqiyah daripada sisi Ali. Contohnya Ali tak lawan Umar sebab apa? Tak lawan Abu Bakar sebab apa? Sebab taqiyah. Dan tiadalah keimaman dia berkenaan tajuk maslahah. Okey. Yang
yang dibalikkan kepada dan dirujuk kepada pilihan orang masyarakat umum. Bahkan dia adalah rukun agama yang tak harus untuk Rasul SAW mengabaikannya atau melupakannya serta menyerahkannya kepada orang awam, kepada masyarakat. Mereka berkata tentang wajibnya kemaksuman imam daripada maksiat, zalim, salah dan juga kelupaan. Ini diorang punya pegangan lah. Tapi bila kita kata macam tu, diorang ada masalah sebab Hasan bin Ali bin Abi Talib lepaskan jawatan kepada Muawiyah. Ini problem dia sebab Hasan bin Ali ditanya, imam tak? Imam. Maksum tak? Maksum. Tu bila Hasan lepas pada Muawiyah, betul ke salah? Jawapannya betul lah. Sepatutnya. Ini masalah diorang masih gagal lah nak berikan jawapan. Dan melihat Ismailiyah bahawa tauhid ni menafikan sifat-sifat dari Allah Ta'ala. Buang semua sifat. Kerana bila anda mensabitkan sifat-sifat, maka itu kan tauhid. Kerana Quran Karim dia ada zahir dan dia anggap kalau kita letak sifat Allah Ta'ala, maka itu kan tauhid. Dia kena tak ada sifat langsung. Ini sama macam Qadariyah, Jahmiyah. Jahmiyah punya faham macam tu. Bila benda tu kalau kata kalau buat pada Allah Ta'ala sifat, maka jadi mustahil sebab Allah Ta'ala akan ada alat dan sebagainya, maka tak ada sifat. Mendengar tapi tak mendengar. Okay. Dan diorang ni juga berpahaman Ismailiyah ni bahawa Quran ni ada zahir dan batin. Ini Quran yang dibaca zahir, yang batin imam pegang. Dan bahawa para wali diberikan ilmu batin. Wali-wali mereka diberikan ilmu batin. Dan bahawa syiar-syiar agama tidak dimestikan kecuali kepada orang awam. Adapun orang yang khusus, maka mereka tidak dituntut dengan urusan agama. Boleh buat, boleh tidak buat. Itu kan yang tinggal solat dan sebagainya. Okay. Dan mereka mengatakan dengan keharusan nikah mut'ah sehingga di kiamat. Itu pertama tadi bab pemerintahan, bab kedua berkenaan dengan mut'ah. Sampai kiamat dia kata halal dan tak dimansuhkan, berdalilkan dengan zahir firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa 24. Dia kata famastabta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna. Apa yang kamu bersenang-lenang dengannya, dengan wanita tadi, maka berikanlah mereka upah mereka. Diorang baca macam tu pengertian warna upah. Sehingga kita tahu bahawa itu adalah mahar. Dan jumhur para ulama buat ayat ni adalah nikah syar'i yang dibuat perjanjian dan tak ada limit. Dan murut dengan yang dikenaki dengan istimta' tu, apa kalian bersenang-lenang tu adalah adalah buat perbuatan mendapat kenikmatan yang menyeluruh dengan buat hubungan dengan isteri tersebut dengan nikah yang disyariatkan, dan dimaksudkan dengan upah tu adalah apa wajib untuk si isteri daripada mahar yang sempurna apabila lelaki itu telah buat hubungan dengan dia. Dan juga dinamakan penamaan mahar sebagai upah tak menunjukkan bahawa dia adalah upah bagi mut'ah. Macam kes tadilah, macam kononnya mut'ah ni pergi pada tempat dihalalkan. Memang Nabi pernah halalkan. Sebab para sahabat pergi tempat jauh-jauh, tak ada isteri, pergi tempat berkenaan, kemudian durang sampai ada separuh mereka ni rasa nak kasih, nak potong kemaluan, takut mereka berzina. Lalu Nabi izinkan mereka ketika waktu tersebut untuk permulaan awal Islam untuk buat apa tradisi orang zaman berkenaan. Tradisi dia adalah mereka pergi tempat yang jauh, kemudian tak ada isteri, mereka boleh ambil isteri sementara mereka berada di situ. Upah bayar, berikut tempoh dan sebagainya. Jadi benda tu actually macam pelacuran lah. Basically macam pelacuran. Cuma benda tu adat sebelum daripada Islam. Macam arak lah, sebelum Islam dihalalkan. Nikah macam tu pun sebelum Islam tu awal Islam dihalalkan. Macam arak di awal Islam dihalalkan. Kemudian diharam kemudian. Macam tu juga keadaan mut'ah tadi. Nikah yang kontrak. Okey. Kerana Allah Ta'ala namakan mahar ni sebagai upah dalam ayat lain, banyak ayat lain, contoh macam dalam surah An-Nisa 25. Allah Ta'ala kata apa? Fankihuhunna bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahun. Nikahilah mereka dengan izin ahli mereka. Ini maksud dia kata kena ada wali. Dan juga berikanlah mereka upah mereka. Maksudnya mahar mereka. Dan dalam ayat lain dalam surah Ahzab 50, okey, ya ayuhan nabi, wahai nabi, inna ahlalnaka azwajaka allati ataita ujurahun. Wahai nabi, kami halalkan untuk engkau isteri engkau yang kau berikan mereka akan upah mereka. Ini mahar mereka. Itu yang dibacalah. Ada membaca Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dan Sa'id bin Jubair.
famastamta'tum min bihi min hunna ila ajalin musamma, apa-apa yang kalian berseronok dengan mereka sehingga tempoh tertentu, ia bukan dari Quran. Di sisi syarat, orang yang mensyaratkan mutawatir, tidak juga sunnah, kerana riwayat mereka adalah Quran. Maka ini menjadi tafsir bagi ayat bukannya dengan dan dia bukan hujah. Bahkan kita tahu bahawa bila tak mutawatir maka tak boleh jadikan hujah lah. Dan nikah mut'ah ni dahulu diharuskan pada awal Islam bagi kelonggaran, masih sebut tadi dah, bagi keadaan orang yang terasing, duduk tempat jauh dalam musafir, kemudian dimansuhkan. Sebab kalau dia pergi tempat tu dia tak ada isteri, orang perempuan tu tak ikut dia balik, dia pula tak tinggal kat situ, so dia bolehlah sementara buat hubungan, kemudian dimansuhkan pada tahun penaklukan Mekah, dan telah bersepakat para sahabat di atas pemansuhannya. Dan apa diriwayatkan daripada Ibn Abbas, daripada keharusannya, dan dia telah diriwayatkan juga bahawa Ibn Abbas patah balik. Kalau dia kata Ibn Abbas telah setuju, Ibn Abbas pun ada patah balik daripada pendapat berkenaan. Dan mereka tidak mengharuskan jim A, B, C, 3 C. Mereka tak mengharuskan untuk perkahwinan Muslim dengan ahli kitab, kerana zahir ayat Quran dalam surah Al-Mumtahanah kan, ayat ke-10, dia kata apa? Wala tumsiku bi ansamul kawafiri. Janganlah kalian pegang dengan pegangan ataupun apa orang kafir. Yang maksudnya kat sini pasal memang ayat surah Al-Mumtahanah tajuk berkenaan dengan wanita yang berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Kalau mereka tak nak balik, kemudian Nabi disuruh uji mereka, tes mereka, adakah mereka beriman. Kalau mereka beriman maka jangan dipulang balik pada orang kafir. So ada tajuk ni, apa benda pegangan-pegangan kafir tadi tak ada nilai si Islam. Okay. Dan ayat yang ayat dibawa di sisi jumhur pada bukan kitab, bukan ahli kitab. So ketika tu kan musyrikah. Kan dia orang wanita yang musyrikah yang tidak orang musyrik tu halal untuk wanita Islam, tidak orang wanita Islam tu halal untuk orang musyrik. Kan. Lelaki macam tu juga, musyrik tak boleh. Okey. Dan suatu Baqarah pun ada. Jadi kerana apa? Dalam surah Al-Maidah ayat yang ke surah Talaq ayat kedua. Surah Talaq ayat kedua, dia kata apa? Jap. Kan tak ni. Surah Al-Maidah ayat kelima. Al-Maidah kelima Al-Maidah ayat kelima, dia kata apa? Dia kata wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Dan orang-orang wanita-wanita yang bersih dari kalangan orang diberi kitab sebelum diberi kalian. Ini menjaga kehormatan, wanita jaga kehormatan di kalangan ahli kitab. Memang dalam ayat kelima surah Al-Maidah sebutkan berkenaan dengan boleh untuk dinikahi. Wanita yang beriman, wanita bersih daripada wanita orang-orang beriman, dan wanita bersih di kalangan ahli kitab, bila diberikan akan mereka punya mahar. So, jadi bila kita faham kat sini, memang penyamaan pasal diorang kata tak boleh sebab diorang ambil surah Mumtahanah. Mumtahanah memang sebut musyrik, tajuk musyrik lah. Atau dalam surah Al-Baqarah pun ada ayat berkenaan dengan tajuk jangan kamu menikahi wanita musyrikah, jangan nikahkan dengan orang musyrik. So dia ada tajuk yang lebih jelas lah. Cuma kita kena fahamkan bahawa mereka gunakan ayat surah Mumtahanah tu untuk lagakan dan kata tak halal. Okey. Mereka menyanggahi pada persoalan yang banyak dan pewarisan harta. Mereka tak mewariskan wanita kecuali pada harta yang boleh pindah. Harta boleh alih. Rumah sebagainya tak, bukannya tanah, bukannya juga bangunan dan sebagainya. Tanah tak boleh. Mereka jadikan harta kesemuanya untuk orang yang dekat yang mempunyai fardu. Siapa ada fardu di kalangan keluarga yang dekat. Dan Quran dan surah dalam ayat 11, 12, 176 sebutkan siapa dapat fardu 1/2, 1/4, 1/8, kan 2/3, 1/3, 1/6. Ada orang kata tu siapa yang ada tu itu yang untuk orang lelaki akan dapat. Dan mereka menghalang akan orang yang asabah tu lebih daripada orang yang dapat fardu. Sedangkan benda tu boleh berlaku bila contoh macam orang tu mati tinggalkan seorang isteri dan seorang anak lelaki. Jadi anak lelaki tu confirm dapat lagi banyak. Mak dia akan dapat 1/8, anak lelaki dapat baki, iaitu 7/8. Dia bukan jadi dia kata orang asabah tak boleh dapat lebih daripada orang fardu. Okey, pada dia kata contoh macam dalam
dalam anak perempuan dan juga adik-beradik contoh saudara tapi anak perempuan dapat setengah, saudara dapat setengah dia kata. Mereka jadikan harta kesemuanya untuk anak perempuan. Mereka haramkan terus daripada saudara lelaki. Saudara lelaki tak dapat. Sedangkan anak perempuan tak boleh habiskan harta, dia akan dapat setengah saja. Adik lelaki akan dapat separuh lagi harta. Secara asabah. Tapi kat sini dia buang terus. Adik-beradik buang terus. Mereka mendahulukan anak pak saudara, sepupu lah. Yang kandung ke atas bapa saudara, bapa saudara sebapak lain mak. Dan ini dibina di atas akidah mereka mengenai khilafah. Dan buat Ali ni zuriatnya didahulukan kata Abbas dan zuriatnya. Sebenarnya ikutkan Abbas bin Abdul Muttalib kan dan Abdullah bin Abdul Muttalib juga. Apa beza dia kan? Sebab alasan dia kata sebab apa? Sebab Ali ni adalah Abu Talib tu adalah dengan Abdullah dia kata adalah kandung kepada adik kandung kepada dengan Nabi lah, mana pak saudara kandung. Ali ni anak pak saudara kandung Nabi. Dan Abbas pula anak pak saudara sebapak. Satu bapak lain mak. Mana Abbas dengan Abdullah mak lain. Sedangkan Abdullah dengan Abu Talib mak satu. Bapak sama, mak sama. Dan Fatimah ni ada anaknya didahulukan ke atas lain daripada orang-orang yang asabah. Dan mereka melihat bahawa para Nabi mewariskan harta. Sedangkan dalam hadis Nabi kata tak boleh. Okey. Yang ke-6 yang ke-6 yang ke-5 mereka melihat bahawa talak tidak terjatuh kecuali di hadapan dua saksi. Kalau talak itu dibuat di rumah sebenarnya tak jatuh. Kerana firman Allah Taala dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat yang surah At-Talaq ayat yang ke-2. Ayat kedua. Dia kata apa? Fa idza balagna ajalahunna, bila habis wanita berkenaan akan tempoh mereka. Fa amsikuhunna ma'rufin, maka tahanlah mereka dengan baik ataupun fariquhunna bil ma'ruf, lepaskan mereka dengan baik. Wa ashhidu dawai adli minkum, persaksikanlah dua orang saksi yang menjadi saksi dengan kalian. Dan wa aqimus syahadata lillah, dan tegakkanlah penyaksian kerana Allah Taala. Dzalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal akhir. Itu dipesan dengannya siapa yang beriman dengan kalian, siapa beriman dengan hari Allah dan hari akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan siapa bertakwa Taala akan buka dia untuknya kelapangan sebarang masalah. Jumhur para ulama jelaskan bahawa sebenarnya talak terjadi dengan tanpa keperluan kepada penyaksian. Dan hadirnya saksi syarat dengan kesahihan perkahwinan, bukan syarat pada penghentian perkahwinan. Dan tidak ditemui, tidak dijejak daripada Nabi Rasulullah SAW, tidak juga para sahabat pensyaratan saksi bagi menjatuhkan talak. Maka sah untuk perpisahan sekalipun tak berlaku penyaksian ke atasnya, dan disaksikan sesudah itu pun tak apa. Okey. Tapi perintah untuk penyaksian ni atas untuk orang yang pegang ataupun perpisahan bagi berjaga-jagalah. Mana penyaksian tu dibuat untuk teruskan masih lagi isteri ataupun perpisahan untuk jaga-jaga daripada ada sebarang ketidaksetujuan. Macam orang klaim tak jadi, ini klaim tak jadi ke. Dan itu di atas jalan untuk apa? Untuk penjagaan lah, penjagaan. Istihbab, galakkan saja. Kerana setiap satu daripada kedua-duanya adalah hak suami. Sama ada nak teruskan jadi isteri tu isteri dia atau nak hentikan perkahwinan tersebut adalah terpulang pada suami. Kalau dia rujuk balik, maka jadi isteri suami isteri balik. Jika tidak, maka kekal isteri tadi terpisah dari dia. Maka boleh dengan tanpa saksi, kerana tak perlu kepadanya, tak perlu kepada redha orang lain. Dia bukan perlu pada redha orang lain, perlu kepada penyaksian, tak perlu pada penyaksian. Okay. Dan apabila kalau kita tengok Khawarij kalau Khawarij ni kuat kepada mereka ni tabiat atau perangai badui, keras, kasar. Maka mereka telah memerangi Bani Umayyah secara terang-terangan. Syiah ni pula dia lari lebih kepada mereka ni kepada kerja suruk-suruk. Dia tak buat kerja daripada depan. Dan diketahui dengan dikatakan dengan dengan taqiyah. Itu berpura-pura lah menyimpan itu, zahirkan pada seorang tu dengan satu kepercayaan atau amal yang dia sendiri tidak beriktikad dengan benda tersebut.
Tujuan dia apa? Untuk menjaga atas dirinya atau maruah dia atau hartanya, bahkan berkata sebagai mereka wajib dizahir kufuran sekurang-kurangnya kerana sekurang-kurang kebimbangan ataupun kehendak sedikit pada orang sedikit sekurang-kurang kebimbangan pun cukup untuk zahirkan akan kufuran ataupun kesungguhan sebagainya. Dan dia sungguhnya tidak tiada iman bagi siapa yang tiada taqiyah baginya. Siapa tak ada taqiyah tidak ada iman. Ini bagi mereka ni pelik sikitlah. Taqiyah tak ada, siapa tak ada iman tak ada taqiyah. Tak ada taqiyah tak ada iman. Bagi mereka tak ada taqiyah tak ada iman. Siapa ada taqiyah itu ada iman. Okey, baik. Okey, berhenti situ. So habis. So insya-Allah nanti kita bincangkan berkenaan dengan persirakan ini para ulama pada seluruh pelosok negeri. Ini perbincangan kita macam mana fiqh ni pada zaman start daripada zaman akhir zaman para sahabat, kemudian awal zaman para tabi'in menjadi luas. Bahkan dekat situ kita lihat fatwa-fatwa tu berbeza pada semua keadaan dan tempat berdasar pada perpindahan para sahabat yang berakhir dengan kat situ pertambahan dalam masalah fiqh. Pertambahan dalam masalah fiqh. Pasal kita tahu bahawa para sahabat bukan semua dengan semua. Bukan semua dengan semua. Daripada Nabi SAW. Penjelasan dan sebagainya. Sebab tu bila kita nak tahu semua, kita kena keseluruhan, kena dapatkan kata-kata keseluruhan mereka. Baru kita dapat gambaran betul apa yang Nabi maksudkan dengan ayat Quran yang baginda terima ataupun apa yang Nabi terangkan daripada ibadat dan sebagainya. Okey, baik. Kita berhenti sini. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan? Ada dekat chat. Ya. Kejap. Okey, soalan. Assalamualaikum Ustaz, isu penganut Kristian boleh guna kalimah Allah. Apa kesan pemerintah Islam? Apa kesan? Tak ada kesan apa pun. Cuma yalah, balik pada asal. Diorang nak pakai nama apa ke dan sebagainya, benda tersebut sebenarnya macam ni. Tajuk dia adalah masalah bila tulisan ataupun panggil edaran orang Kristian tu tadi kepada umat Islam dalam pamphlet dan sebagainya, diorang guna istilah tersebut yang kalau kepada orang yang tak ada iman betul, tak diajar agama dengan betul, boleh dipesongkan fahaman dia menjadi kononnya terikut dengan Kristianiti. Itu basic asal dia masalah ni. Tapi kalau anda kata masalah penggunaan, sebenarnya tak timbul tajuk untuk kita kata gaduh teruk sangat. Kita sebenarnya ada counter measure kita. Counter measure kita sepatutnya kita buat pula kan. Kita pula buat pamphlet, edar pula pada diorang dekat sekolah Methodist Kristian kan. Kita tunggu depan sekolah tu. Kita buat pula. Lawan balik lah. Dia kalau dia nak sangat argument tadi, kita boleh lawan balik. Kita kat Malaysia ni pasal kita hormat dengan arahan pemerintah je yang menyebabkan kita ni agak random slow berkenaan dakwah non-Muslim. Boleh buat besar-besaran. Apa masalah dia? Kalau nak kata dia orang sanggup nak share nama tadi dan kita ada idea kita nak sampaikan balik. Nak pakai nama sebut apa? Kan dia bukan masalah dia orang nak mengesakan Allah Ta'ala dengan nama tersebut. Tapi banyak yang timbul ni masalah penggunaan nama tersebut akan membawa kepada tajuk tadi lah, dia akan tulisan pamphlet, edaran-edaran yang disebar kepada orang ramai akan terlibat dalam nama Allah dan sebagainya, yang kadang-kadang pada orang yang jahil, tak belajar agama, yang duduk US lama sangat dan sebagainya, tak balik Malaysia, duduk London, lagi pandai London daripada orang Malaysia, mungkin orang-orang macam ni yang liberal akan terikut. Allah alam. Tapi dari segi masalah umat Islam yang belajar kan kenal Allah Ta'ala dan surah Al-Ikhlas dah terangkan kan, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Muhammad, Allah tu ahad, hanya satu. Allahus samad, Allah tempat pergantungan. Tak ada siapa yang patut layak dipergantungkan harapan ataupun permintaan kecuali Allah Ta'ala. Lam yalid wa lam yulad. Tidak dia beranak, tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada Allah Ta'ala ni ada dengannya setara, yang setaraf dengan dia. So kalau kita ni sebenarnya kalau dari sudut ini kita patut fortify lah, kita kuatkan pula anak-anak kita, diri kita sendiri dengan masalah mengetahui akan kesesatan Kristianiti. Ahmad Didat ada 100 lebih
video debat dan sebagainya dengan orang Kristian. Dan start tengoklah. Kadang-kadang tak ada perhatian kita untuk ambil. Sebab kita kalau kita ada background macam tu, dia tak nama apa pun kita tak kisah. Tak nama pun tak kisah. Pasal benda tadi, dari sudut masalah penggunaan nama tadi, itu satu benda. Kan? Tapi masalah sekali kalau kita lihat tajuk sama mengancam akidah. Kat televisyen siapa? Selain penggunaan nama ni, macam contoh macam kes apa Harry Potter. Ajar berkenaan tengok sihir dan sebagainya. Sihir ni bagus, anak kita nak jadi tukang sihir. Kan tak gila ke kafir tu? Kalau ikutkan jadi penyihir kan kafir. So kalau anak-anak kita suka nak jadi Harry Potter macam mana? Atau cerita-cerita Melayu yang kat televisyen yang apa tentang khurafat dan tahyul yang kata jin boleh gigit orang sebagainya. Semua ni ada rosak akidah juga. Cuma macam kes orang ni macam kes sebenarnya adalah masalah penggunaan nama berkenaan dan tulisan mereka. Itu implikasi dia kalau kita kata pada umat Islam pada masalah pamphlet dan sebagainya bagi orang yang tak ada akidah lah. Kalau orang ada akidah tak ada tajuk pun. So kita tahu memang diorang menyekutukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Tuhan yang sama. Cuma diorang sekutukan dengan Allah Ta'ala faham-fahaman yang lain. Letakkan anak lah, letakkan Roh Kudus dan sebagainya. Sebab kita tak timbul tajuk pun kat situ. Wallahualam. Tapi cuma kita kata kalau NGO Islam yang lain lawan lah. Tapi bagi saya baik kita countermeasure balik dengan kita buat penjelasan besar-besaran berkenaan dengan Allah Ta'ala. Kita nak kadang-kadang memang benda ni pada sudut tadilah. Kadang-kadang kita rasa selamat sangat dengan keadaan kita. Tak ada kita belajar pun kenal Allah Ta'ala. Ustaz faham. Kita tak faham. Allah Ta'ala yang kita sembah. Kita nanti tanya Ustaz. Ustaz mati, orang tak tahu nak tanya soalan. So basic ni kita tak timbul tajuk sangat benda ni. Bagi kita penggunaan berkenaan adalah tujuan. Biasalah tujuan mereka untuk cari peluang. Dan kita pula ada peluang kita. Kan buat debate lah kita ni sungguh lah. Kita buatlah benda cara macam Ahmad Didat biar diorang diam. Kalau nak buka asal kita boleh buka juga. Dan benda ni saya nampak macam ni tajuk ni lebih pada tajuk politik sebenarnya. Sebab macam apa tuntutan daripada non-Muslim, terutama Kristian di Sabah, Sarawak sebagainya untuk dapatkan suara. Sebab inilah kalau bukan kerana sokongan mereka tak naiklah kerajaan-kerajaan yang baru. Kerusi sana banyak. So, jadi semua sekarang ni nak dapatkan nak dapatkan sokongan, maka semua bolehkan. Allah Alam. Tapi dari segi masalah tajuk dia countermeasure balik. Apa benda kita patut buat kan? Mahkamah dunia ni tak pernah adil. Siapa yang kata percaya mahkamah dunia ni adil, bohong lah, penipu. Okey? Tak usah percaya pun. Mana takkan boleh buat. Okey. Baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. Yang sama kemudian wasallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.